Raja Petra sekali lagi kantoi bila mana dia menceritakan kisah dongeng kononnya Datin Seri Wan Azizah menerima jutaan ringgit. Semua fakta-fakta dia ke laut riwayat dan dia pun confused tentang perkara-perkara yang dibangkitkan kononnya 22 tahun lalu. Tapi bercerita ni tuan-tuan seolah-olah macam dia berada di tempat kejadian, seolah-olah macam dia berada ketika itu dan semua benda dia tahu. Hakikat dia saudara hari ni banyak benda yang dia kantoi, kan? Raja Petra dalam video dia, dia mengatakan bahawa Datuk membuat sumpah laknat tidak akan kembali kepada UMNO. Boleh komen sikit? Ini satu fitnah, satu fitnah daripada orang yang tak tahu menau tentang apa itu sumpah keramat. Dulu memang satu ketika dahulu kita pernah melancarkan program yang dipanggil sumpah keramat. Dalam sumpah keramat ini saudara, langsung tidak pernah menyebut bahawa kita tidak akan kembali bersama dengan UMNO. Untuk makluman orang yang percaya dengan fitnah Raja Petra ni, yang dilafazkan sumpah melalui sumpah keramat ini ialah selagi ada bulan dan bintang, keadilan tetap kami tegakkan. Ini lafaz sumpah kita. So maknanya bukannya maknanya selagi ada bulan dan bintang kita akan menegakkan keadilan. Itu benda yang kita lafazkan, tidak seperti mana yang diperkatakan oleh Raja Petra. Raja Petra buat fitnah mengatakan bahawa Hanafi Ahmad telah mengeluarkan kenyataan menegur Datin Seri Wan Azizah menerima jutaan ringgit. Ini semua cerita dongeng tuan-tuan. Untuk makluman, ketika saya bersama dengan PKR sebelum saya dipecat kerana saya menegur Ezam Makno yang telah menerima sumbangan daripada orang ramai, kemudian dia gunakan sumbangan ini untuk banner banglo dia di Shah Alam. Bila kita tegur tu, masa tu Hanafiah pun dah tak ada. Hanafiah, Hamdan Taha, Zahid Ma'arif, 12 orang yang dia gelarkan sebagai Dirty Dozen. Itu pun salah fakta tu. Maknanya masa tu Hanafiah pun dah tak ada dalam parti. Dan saya dipecat daripada parti tu, saya rasa Hanafiah semua keluar pada parti tahun 2003. Saya dipecat pada parti 2004, setahun lepas tu. Dia kata Datuk, macam mana pula saya ni sebahagian daripada 12 orang ni. Kebodohan Raja Petra ni, dia tak tahu bahawa zaman tu dah ada internet. Jadi dia ingat bila dia fitnah ni orang tak boleh Google, tak boleh Google check Lokman Adam dipecat daripada PKR. Di situ keluar semua. Ada detail cerita saya dipecat oleh PKR dulu kerana teguran saya terhadap Ezam Makno. Dan pada ketika itu Majlis Kerja Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR mencari gantung. Cuma pada ketika itu Ezam Makno dan Azmin Ali telah memberikan ultimatum kepada Datin Seri Wan Azizah meminta supaya saya dipecat, kalau tidak mereka ni akan keluar parti. So Raja Petra ni dah biasa menipu. Benda yang tak ada pun dia adakan. dia mengatakan bahawa Ezam Makno sekali keluar sama juga. Ezam Makno pun dia keluar daripada PKR lama jugalah selepas saya dipecat. Itu pun tak betul juga fakta si Raja Petra ni. So cerita dongeng dia mengatakan Datin Seri Wan Azizah ditegur oleh Pemuda Keadilan dalam mesyuarat ataupun EGM di Sungai Petani, ini semua sekali bullshit lah.
things that never happen. Dan tak tahulah, dia ni boleh mereka cerita yang bukan-bukan tanpa perlu bersandarkan sesuatu. Maknanya kalau korang-korang tu bagilah information sikit daripada mana dia dapat benda-benda mengarut ni. Tapi memang tak ada. Saya tahu Hanafiah dalam erti kata lain lah, dalam PKR dulu saya orang pertama yang menegur tentang penyelewengan dana ni yang dilakukan oleh Ezam Makno. Tapi dia cakap Datuk Seri Puan Azizah tak ada. Sebab masa saya dipecat tu, saya orang pertama yang tegur dan mendedahkan tentang Ezam Makno, tentang penyelewengan dalam PKR Dan Hanafiah ni setahun sebelum tu dah keluar parti. Dah bersama dengan Zaid Ma'arif, Hamdan Taha, Roslan Kasim, ramai juga lah. Zuraidi. Okey, lain? Apa lagi dia cakap? Tu. Dia kata berkenaan dengan apa ni, tadi dia bangkitkan pasal akaun jumlah duit yang disita oleh SPRM nombor 1 tu. Dia kata ada 20 juta je dalam akaun tu. Dia kata seperti mana digambarkan dalam 300 juta. Siapa yang cakap yang kena sita tu 300 juta? Dia kata Anwar Ibrahim. Dia sebenarnya audited account bersatu. Audited account bersatu tahun 2020 dan 2021. Jumlah duit masuk keluar tu, duit masuk tu 200 juta lebih. That is the fact. Dan bila berlakunya tularnya video-video tentang bagaimana PAS merasuah pengundi dan sebagainya, maka berlakunya siasatan, dan daripada siasatan itu 90 orang sudah bersetuju untuk memberi kerjasama, memberi keterangan kepada pihak SPRM, mengesahkan mereka disogok. Bila dah ada orang yang mengaku disogok, maka dicarilah dari mana sumber keuangan bersatu dengan PAS ni. Maka barulah dapat lagi 10 orang kontraktor. Itu pun antara yang menyebabkan mereka dapat kesan 10 orang kontraktor ni ialah bila mana orang kanan Muhyiddin Yassin dan juga orang kanan kepada Adlan Berhan, iaitu menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Adam Radlan, telah disoal siasat oleh pihak SPRM, dan dia mengesahkan bahawa dia tukang kolek duit antara 3 hingga 5% daripada jumlah direct nego project yang bernilai antara 50 hingga 500 juta. So atas sebab itu akaun bersatu telah digantung ataupun dibekukan. Itu sebab saya banyak kali cakap, duit yang ada dalam akaun bersatu tu celah gigi je. Sebab kebanyakan duit rasuah yang diterima oleh puak-puak Perikatan Nasional ini adalah dalam bentuk tunai. Hanya sebahagian kecil duit dimasukkan ke dalam akaun. Itu kan saya sebut banyak kali. Kalau duit tu kena beku pun, dia tak menjejaskan. Tidak menjejaskan kerana duit tu celah gigi, terlalu sikit berbanding dengan duit tunai yang dia orang simpan. So jangan guna alasan tu tak nak bayar gaji kaki tangan bersatu. Dia orang lebih daripada mampu untuk membayar gaji kaki tangan bersatu. They can afford it. Cuma dia nak main-main konon-konon dia jadi mangsa duit dibeku dan sebagainya. Sebenarnya duit dalam akaun dia tak banyak. Duit keluar masuk yang dia declare, itu dekat 300 juta.
300 juta tu pun ciput. Jadi dia cuba gambarkan konon-kononnya tuduhan pertama 600 bilion. Tuduhan kedua tinggal 92.5 bilion. Dia nak buat macam mana dulu Datuk Seri Najib mula-mula tuduhan dia kata 52 bilion digelapkan oleh Datuk Seri Najib. Kemudian turun. Dia guna teori yang sama. Dia guna teori yang sama. Sebenarnya kena faham penyelewengan yang kita percaya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ialah ke atas duit yang dibelanjakan sebanyak 600 bilion ringgit sepanjang tempoh darurat. Dari mana dapatnya angka 600 bilion? Daripada mulut Muhyiddin Yassin sendiri, dia berucap, dia kata tahun ni je dia telah membelanjakan 600 bilion. It's not a small amount of money. Itu ayat daripada Muhyiddin Yassin. So itu yang orang fokus untuk disiasat. Kemana perginya 600 bilion tu? Tetapi bila menyiasat 600 bilion tu, saya pun ulang kali bercakap, SPRM fokus kepada perbelanjaan yang menggunakan dana kerajaan 92.5 bilion. Sebab yang baki tu lagi 500 lebih bilion, termasuklah duit KWSP, duit macam-macam jenis duit. Jadi SPRM fokus kepada 92.5 bilion. Tak timbul yang daripada 92.5 bilion kita kata dia orang cuma rasuah 300 juta. Tak betul. Tak betul. Cuma duit keluar masuk yang dia declare kepada ROS dan boleh dibeli, boleh dilihat dalam portal SSM, prestasi parti tu, laporan kewangan dia boleh didapati oleh umum. Nak cek boleh. Itu duit keluar masuk tu 2020-2021 300 bilion. Hampir lah 200 lebih je. Selain daripada akaun parti tu, adakah akaun presiden parti juga tu disiasat sepatutnya? Saya tidak ada maklumat itu. Macam saya cakap, hubungan saya dengan SPRM ni dah terputus. Jadi ada sedikit maklumat saya tak dapat. Okey, tadi panjang lebar juga RTPA mengatakan kesan-kesan sumpah ni kalau kita tak apa, kita langgar sumpah tadi tu. Sumpah apa? Yang tadi yang dikatakan Datuk tak sumpah kata tu tadi kan. Jadi saya dah minta Datuk adakah sumpah Datuk Seri Najib ni boleh yang menyebabkan memanglah kesan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Kau tak boleh main-main dengan sumpah ni. Sumpah ni kalau kau tak betul, Allah Ta'ala akan azab kau di bumi, di dalam dunia, tak tunggu akhirat. Itu jelas. Nampak kucing ni. Boleh jahanam kursi ni dia dicakar. Tempat dia cakar tu. Okay. So sama jugalah. Yang kita lafazkan sumpah itu ialah selagi ada bulan dan bintang, keadilan tetap kami tegakkan, bukan parti keadilan. Ini kena faham ni. Keadilan kami tetap tegakkan. Yang aku balun Eza Makno ni pasal apa? Yang dia cerita apa ni, kononnya ada teguran daripada Hanafi Aman terhadap Wan Aziza. Bullshit. Tak ada. Aku yang tegur Eza Makno sebab lah dia beberapa perkara lah. Pertama, kita orang duduk dalam penjara, dia buat banglo daripada dalam penjara. Aku keluarkan banglo dia dekat Shah Alam. Yang kedua, selepas keluar daripada penjara, Azmin Ali dalam mesyuarat jawatan kuasa pilihan raya, dia dah
kata pilihan raya 2004 tu kita akan bagi duit kepada calon-calon pilihan raya. So aku setuju dengan Azmin. Ini satu kelebihan yang ada pada Azmin. Bila dia dapat sumbangan, dia belanja untuk parti. Ini kita boleh nafikan. Bab jaga orang ni Azmin bagus. Beribu kali baik daripada Ezam Makno. Tapi Ezam bantah. Dia tak setuju deposit pilihan raya. 2019-99 masa kita bertanding pilihan raya, yang mana keluar daripada UMNO yang kena pecat apa semua sekali, macam kami kena pecat daripada UMNO. Kita ada jugalah duit simpanan-simpanan yang boleh digunakan untuk pilihan raya. Betul tak? Itu masa pilihan raya tu pun ada satu celaka Ezam ni, kan? Kita bertanding pilihan raya, deposit pilihan raya pun tak bagi, kan? Last sekali bila kita merayu-rayu, baru pagi nak pilihan raya tu baru dapat RM5,000 deposit pilihan raya. Baru dia hantarnya Sanusi. Itu pun last sekali baru tahu bukan duit daripada Ezam, daripada Sanusi. Sanusi Abdullah masa tu. So, bila Azmin kata nak bagi deposit pilihan raya, Ezam kata apa? Kalau kita bagi deposit pilihan raya pada calon-calon kita, dia orang akan melompat parti. Aku bergaduh lah kan dia, kan? Aku cakap kalau kau tak bagi deposit pilihan raya, kan? Hari penamaan calon tu ramai calon-calon kita tak ada duit pilihan raya, macam mana nak bertanding pilihan raya? So, kita krisis kat situ. So, yang cerita pasal aku marah lah pasal dia masa tu tukar pergi beli Honda Accord, kan? Yang cerita pasal Rizwan ni budak ketua pemuda Perlis, ketua pemuda Angkatan Muda Perlis, kan? Dia nak datang mesyuarat pun naik bas. Tapi Raja Petra ni haywire, dia tak tahu apa benda cerita, kan? Yalah, mungkin dah nyanyuk, kan? Dia tak ingat apa benda yang berlaku. Sebenarnya aku tegur pasal Ezam. Bukan Hanafiah tegur Wan Azizah, aku tegur pasal Ezam. Itu cerita dia. Okey? Cik Datuk, boleh komen sikit tentang bekas pemain badminton negara mengeluarkan kenyataan rasis. Pertama sekali, saya ucap tahniahlah kepada YB Hana Ayub yang telah mengecam kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas pemain ni, kan? Dan YB Hana dah cek, dia ni bukan pemain kebangsaan pun. Dia ni macam apa? Pemain simpanan, pelapis. Dan dia dah lama tak ada kat Malaysia ni. Dah 8 tahun bekerja dekat China sebagai jurulatih. Jurulatih pasukan kecil je lah, kan? So nak ban dia macam, kan, nak gantung pemain pasukan hoki tu tak boleh lah. Sebab dia memang dah bukan ada kaitan dengan kita lah. Dah 8 tahun tak bersama dengan kita. Yang pasti dia tak mungkin balik untuk kerja kat Malaysia lah dengan perangai macam tu, kan. Tapi dia dah minta maaf lah, kan. Cuma kita harap disebabkan media sosial dia ni turut sampai kat Malaysia, kan. Sewajarnya lah SKMM mengambil tindakan untuk melakukan pendakwaan ke atas beliau. Kita tak boleh kalau keluar kenyataan yang resis sangat macam ni, kan, mengatakan bahawa pemain-pemain badminton negara gagal untuk mencapai kecemerlangan kerana mereka diurus oleh BM, kan? Dan dia kata BAM ini dia tak boleh buat kerja kerana dia kena sembahyang 5 waktu. Oh, that is a very racist remark lah, kan? Dan Anayo tadi backup, dia kata fahaman agama seseorang itu tidak menjejaskan prestasi kerja, kan? Betul lah. Kalau orang tu dia berpegang pada sembahyang 5 waktu, sudah pastilah kita boleh mendapat hasil yang lebih baik daripada orang tak sembahyang, kan? Ni apa bodoh punya kenyataan ni.
So sewajarnya lah orang macam ni, kita tak boleh main terima dia punya maaf sesuka hati, kan? Dia patut dihadapkan ke muka pengadilan di atas kenyataan yang dia keluarkan. Walaupun kenyataan ini dikeluarkan di China, kan? Kita haraplah pihak polis, pihak SKMM boleh cari jalan macam mana beliau boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Okey? Boleh komen sikit tentang titah yang di-Pertuan Agong dengan harapan bahawa PM yang ke-10 ini akan kekal sehingga hujung penggal yang di-Pertuan Agong menjadi yang di-Pertuan Agong sebelum balik ke Pahang. Ya, ke bawah Duli Tuanku mengharapkan supaya dia rasa pengalaman dia sepanjang tempoh jadi ke bawah Duli Tuanku, sudah pastilah beliau terasa kerana terpaksa berhadapan dengan 4 Perdana Menteri, dan beliau mengatakan semua ini takkan berlaku sekiranya peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir itu tak berlaku. Disebabkan perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir ni yang telah menyebabkan keadaan huru-hara, kacau bilau, keadaan politik yang tidak stabil, pertukaran kerajaan yang terlalu kerap, sehinggalah akhirnya pilihan raya mendatangkan keputusan tidak ada satu parti pun boleh membentuk kerajaan secara bersendirian, yang akhirnya memaksa supaya satu kerajaan perpaduan diwujudkan. Dan beliau mengatakan bahawa beliau berharap sepanjang pentadbiran beliau, yang berbaki sehingga Januari 2024. Berapa lama lagi? 9 bulan. Mana 9 bulan? Sekarang ni bulan berapa? 2. Bulan 2. Ada lagi 11 bulan. Hari ni kita punya Datuk Ahmad ni, Datuk Seri Ahmad Maslan ni tu Ketua Agung. Ya. Dia kata kita UMNO kekal komited dalam menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai menteri hingga tamat penggal dalam kestabilan politik. Okey. Jadi adakah kita kekal dengan dia sampai habis penggal dan seterusnya, macam mana? Setakat ni begitulah. Takkan kita nak tarik di separuh jalan. Kalau tidak ada sebab-sebab munasabah, sudah pastilah kita akan kekal komited bersama dengan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang dah ada pengalaman melihat kebodohan yang dilakukan oleh Mahathir, melihat apa yang dilakukan oleh Muhyiddin. Takkan dia nak mengulangi kesilapan dua makhluk bengong ni, betul tak? Mestilah dia kalau boleh 2 penggal, dia nak 2 penggal, betul tak? Jadi dia kena pastikan kesilapan dua manusia ni tidak akan berulang kembali. Itu pastilah. Tok, kenyataan Datuk Ahmad Maslan ni dulu, kenapa dia tiba-tiba keluar itu? Adakah mungkin ada desakan ke apa-apa dia keluar ke kenyataan itu dulu? Kenapa? Ya, kenyataan Ahmad Maslan tu yang dia kata mesti ada soalan daripada wartawan. Itu sebab Datuk Seri Ahmad Maslan mengeluarkan kenyataan begitu, kan? Maksudnya tak ada desakan apa Datuk? Tak ada. Yalah, kalau ikut hari ni kita tengok semua orang kecuali 2 ekor je. Ada 2 makhluk luar biasa. Satu nama Ramasamy, satu nama Hassan Karim. 2 ekor ni loose gun. Sama juga dalam UMNO pun ada loose gun macam ni juga. Dulu Khairi Jamaluddin, seorang lagi Nur Omar. Tapi UMNO ambil pendirian yang tegas, kita pecat orang macam ni.
Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya. Datuk tak berminat nak jadi Ketua Penerangan UMNO. Datuk sangat berbakat. Dia kena faham ni, jawatan dalam parti ni ada yang kita boleh tawarkan diri untuk bertanding. Ada yang orang kena nanti, kan? Jawatan Ketua Penerangan, Setiausaha Agung, Bendahari Agung, ini semua jawatan lantikan. Itu atas Presiden. Di bahagian pun sama juga. Jawatan Setiausaha Bahagian, Ketua Penerangan Bahagian ataupun Bendahari Bahagian, itu atas Ketua UMNO Bahagian. Jadi ada jawatan kita boleh bertanding, ada jawatan kita kena tunggu dilantik. Ini itu kena faham lah. Okey. Itu je. Datuk, apa komen Datuk tentang Azmin Ali nak berehat daripada politik? Saya dah komen. Cuma saya rasa dia sangat tidak bertanggungjawab lah. Kalau kerana dia kalah di peringkat parlimen, dia nak berehat politik, kita boleh terima. Tetapi dia kena sedar bahawa dia adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang masih menerima gaji bulanan dengan duit yang dibayar oleh pembayar cukai, kan? So sewajarnya kalau dia nak berehat politik, dia kena letak jawatan dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, dan duit kerajaan negeri Selangor tidak akan dibazirkan untuk membayar gaji dia, sehinggalah berlakunya pilihan raya negeri yang akan datang, barulah jawatan dia sebagai adun Bukit Antarabangsa itu akan diisi. Okey. Terima kasih Datuk. Okey, sama. Assalamualaikum. Tok ni ada orang tanya. Dia kata Sanusi MD Kedah berjumpa dengan Tun Mahathir di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Berbincang tentang politik ekonomi orang Melayu ni. Okey. Apa komen tu? Saya nak jumpa Mahathir. Saya rasa bagus juga bila dia orang ni jumpa Mahathir. Dia ada sama-sama terlungkup dengan Mahathir, kan? Orang yang nak bersama dengan Mahathir ni, maknanya dia ni tak belajar melalui kesilapan orang-orang yang pernah bersama dengan Mahathir. Kita lihat Ibrahim Ali bersama dengan Mahathir habis terlingkup. Berjasa bersama dengan Mahathir habis terlingkup. Anak Mahathir pun dah tak nak bersama dengan Mahathir, tarik keluar Parti Pejuang tu daripada GTA. Ini pas nak bersama dengan Mahathir. Silakan. Kurang tapak tangan, Stadium Merdeka kita sediakan. Baguslah tu. Ni tanya tu Ya. Adakah kemungkinan tu diperlukan sedikit dana daripada Mahathir untuk PRN ni disediakan itu? Mahathir ni kedekut. Okey, soalan lain? Soalan di studio. Waalaikumsalam. Tok, saya nak tumpang bertanya lah Tok. Tanya. Kenapa ada setengah ketua bahagian yang tidak support parti lah Tok. Saya sebagai ketua cawangan rasa macam kalah juga lah. Ketua bahagian ni dia tidak keabsahan dia. Tidak support parti ke tidak support presiden? Tidak support presiden. Ya, okey. Okey, boleh saya jawab? Okey, saya jawab Okey, silakan Tok. Okey, pertama sekali kena faham Rasulullah bila berdakwah dulu pun tak semua orang support dia. Okey. Apatah lagi kita ni manusia biasa, kan. Pasti ada orang yang sokong, ada orang yang tak sokong. Apatah lagi bila beliau nak jadi presiden, pertandingan tu 3 penjuru. Ada yang sokong Tengku Razali, ada yang sokong KJ. Tapi daripada 191 bahagian, 99 bahagian menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai presiden. Maknanya lebih daripada separuh menyokong Datuk Seri Zahid sebagai presiden, dan tak sampai separuh yang menyokong, sebahagian sokong KJ, sebahagian sokong Tengku Razali. Okey. Kemudian selepas pemilihan itu,
banyak jugalah yang dah bertaut dan menyokong Presiden. Tetapi ada juga contohnya orang-orang yang dibayar tiap-tiap bulan oleh Datuk Seri Hishamuddin. Sudah pastilah kecenderungan mereka untuk menyokong Hishamuddin dan apa yang cuba dia gerakkan, iaitu kerjasama dengan Perikatan Nasional, sudah mula mendapat tempat di hati setengah-setengah ketua bahagian. Saya rasa tak ramai lah, tapi ada. Begitu juga bila kita membentuk kerajaan bersama dengan Muhyiddin dan ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Bila kita duduk bekerjasama dengan kerajaan yang dalam tu ada Bersatu, dalam tu ada PAS, sudah pastilah proses bekerjasama itu menyebabkan ada di antara ketua-ketua bahagian ini mungkin juga ada yang sudah rapat dengan pemimpin-pemimpin Bersatu, pemimpin PAS. Jadi hubungan itu lebih akrab berbanding dengan hubungan dia dengan pembangkang pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan juga Amanah. Namun selepas kita bersama dengan Bersatu, kita dikhianati. Bukan setakat kita dikhianati, kita dibuli, kita dimainkan, janji tidak ditunaikan. Mereka tidak menghargai kepimpinan kita, malah mereka cuba memenjarakan Datuk Seri Najib, bekas Presiden kita, dan Datuk Zahid, Presiden kita. Maka ini menyebabkan hubungan antara UMNO dengan Bersatu khususnya menjadi keruh. Kita tak ada banyak masalah dengan PAS, tapi bila kita minta PAS pilih nak bersama kita atau bersama Bersatu, PAS telah pilih untuk bersama dengan Bersatu. Jadi ini menyebabkan kita tak menjalinkan kerjasama dengan PAS pada pilihan raya di negeri Melaka, di Johor dan juga di pilihan raya umum. Namun dalam parti ni, selepas pilihan raya umum ke-15, Hishamuddin cuba mempengaruhi 10 orang wakil rakyat Barisan Nasional untuk tarik mereka ini bekerjasama dan mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sudah pastilah Datuk Zahid yang dianiaya oleh Tan Sri Muhyiddin, dianiaya oleh Mahathir, takkan boleh terima Tan Sri Muhyiddin lagi. Orang macam saya, sampai mampus saya takkan terima orang yang kita dah ampunkan pengkhianatan dia, kita maafkan dia, kita bagi peluang pula dia jadi Perdana Menteri walaupun parti dia jauh lebih kecil berbanding kita. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri, dia pijak kepala kita, dia tindas kita, dia bully kita. Takkan saya nak bersetuju untuk bekerjasama dengan apa dipanggil Muhyiddin Yassin dan Bersatu. Jadi saya antara orang yang paling awal merasakan dan saya zahirkan bahawa UMNO perlu bersama dengan PH. Daripada kita bagi peluang kepada Muhyiddin perintah lagi sekali dan teruskan kezaliman dia ke atas kita, lebih baik kita bagi peluang kepada Anwar Ibrahim, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah aniaya kita. Yang aniaya kita Mahathir, yang aniaya kita Muhyiddin, Jadi saya berpandangan bahawa kita perlu bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar. Ini pertama, pilihan sama ada Mahyudin ataupun Anwar Ibrahim. Keduanya tuan-tuan, saya fikir tentang masa depan UMNO. Mana lebih menguntungkan, bersama dengan Pakatan Harapan atau bersama dengan Perikatan Nasional? Kalau kita fikir dari segi logik akal, BN hanya menang 30 kursi dan UMNO hanya menang 26 kursi daripada 119 kursi yang dia tandingi. Kalau kita pilih untuk bersama dengan Perikatan Nasional, 74 kursi yang Perikatan Nasional dah menang ni, sampai mati pun dia orang tak akan bagi kursi tu untuk UMNO bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-16.
dapat bertanding ialah 26 kursi yang kita menang. Dan kita mungkin boleh cuba untuk merebut kursi lagi 18 kursi contohnya yang PKR menang ni daripada 18 tu pun disebabkan prestasi kita lebih buruk daripada Perikatan Nasional, sudah pasti Perikatan akan dapat lebih dari kursi tambahan. Maknanya UMNO ada 191 bahagian. Kalau pilihan raya umum ke-16 UMNO hanya bertanding 31 kursi, lebih baiklah 160 UMNO bahagian ni ditutup. Kita tak payah ada bahagian. Kalau ada bahagian ni tuan-tuan, kita belanja lebih, tetapi mereka ni akan jadi kuda Perikatan Nasional, calon bersatu dan calon PAS. Untuk apa? Berbanding kalau kita bekerjasama dengan PH. DAP takkan bertanding. UMNO bertanding. Mereka bertanding di kawasan bukan Melayu. Kalaupun ada pertindih, kita dengan PKR, kerana PKR juga ada juga, walaupun dia majoriti kaum India dalam PKR, 60% dia orang punya ahli adalah India, kaum India. Kita mungkin akan berebut kursi dengan PKR di kawasan bandar. Jadi dari situ lebih mudah untuk kita bekerjasama untuk UMNO bertanding di kawasan luar bandar dan pesisiran bandar, PKR mungkin bertanding di kawasan bandar. Jadi kita tak bertelagah. UMNO masih boleh bertanding banyak kursi dalam pilihan raya yang akan datang. Berbanding kalau kita bertanding bersama dengan PN, kita kalau bertanding hanya 31 kursi, cuba bayangkan berapa kursi yang kita boleh menang pada pilihan raya umum yang ke-16. Jadi bagi saya, ini pun dah boleh nampak kenapa kita perlu bersama dengan PH berbanding dengan PN. Ketiga, kita ni dah bergelumbang dengan politik perkauman ni terlalu lama. Terlalu lama. UMNO masih lagi parti yang mempunyai keahlian di kalangan orang Melayu paling besar di Malaysia ni. 3.4 juta. PH pula terdiri daripada sebuah parti yang berjaya mendapat mandat daripada kaum bukan Melayu paling ramai. So gandingan antara parti yang Malay base campur dengan parti yang multiracial ni, saudara kita ada gabungan kerajaan perpaduan yang betul-betul multiracial, dan kita boleh hentikan politik perkauman dalam negara ni. It is good for this country, for this nation, for long term, untuk jangka masa panjang. Dan kalau dulu kita boleh menang hanya di kursi-kursi Melayu, ini berbeza saya ni pandangan dengan Ismail Sabri ni. Ismail Sabri kata kita ni parti Melayu perlu hanya tarik sokongan orang Melayu. Dia lupa dulu UMNO juga mendapat sokongan bukan Melayu sebelum berlakunya politik rasis ni. Dulu UMNO mendapat sokongan daripada masyarakat Cina kerana MCA mendapat sokongan masyarakat Cina. Dulu UMNO juga mendapat sokongan daripada masyarakat India kerana MIC juga mendapat sokongan daripada masyarakat India. Hari ini kalau ikut kepala otak Ismail Sabri ni, kita hanya perlu kejar orang Melayu je. This is very wrong. We are a multiracial party. Kita sepatutnya perlu mendapat sokongan semua orang. Dan selama hari ini bila UMNO memerintah pun, kita bukan jaga orang Melayu je. Kita jaga semua kaum. Kita jaga semua kaum, tuan-tuan. Jadi sewajarnya lah kita kena fikir untuk jangka masa panjang. Dan bagi saya kerjasama dengan PH ini akan menyebabkan UMNO boleh menang di kawasan-kawasan marginal juga. Bukan hanya kawasan yang Melayu tu melebihi 80%. Di kawasan yang Melayu tu 50% pun UMNO boleh menang kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan yang mendapat dukungan daripada masyarakat bukan Melayu. Begitu juga kalau kita untung dengan kerjasama dengan PH juga bukan lagi parti yang hanya boleh menang di kawasan bukan Melayu. Ini kena faham ni.
di kawasan marginal pun mereka ni mempunyai peluang yang cerah untuk menang. Dan ini akan menyebabkan UMNO akan memenangi lebih banyak kursi. Begitu juga dengan Pakatan Harapan, mereka juga mempunyai potensi untuk memenangi banyak kursi. Dan saya nampak kerjasama ni macam yang dicakap oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, it is going to be a long term relationship, ataupun hubungan jangka masa panjang, kerana ianya win-win situation bagi kedua-dua belah pihak. Okey bang, jelas ke? Jelas. Ada satu lagi persoalan ni. Okey, apa persoalan? Kita diasah oleh ahli-ahli lain, mengapa pihak pengurusan atasan tidak turun padang untuk menjelaskan isu-isu semasa. Kita ada basic soalan yang kita boleh jawab, ada yang soalan yang kita tak boleh jawab. Betul. So minta arah pengurusan tertinggi saya cawangan atau bahagian penerangan. Ya, betul. Isu-isu semasa ni. Sebab kita dah pemerintahan dah dengan isu-isu panas-panas yang ditala, yang dipertubi menanya kepada kita kan. Kita dah tak lagan nak jawab dah. Betul. Kan, saya sangat setuju dengan apa yang abang cakap ni. Dan saya, kalau abang follow saya punya live, saya rasa saya ulang ni lebih 10 kali. Dan saya minta supaya parti berikan penerangan ni di peringkat akar umbi. Ianya perlu berjalan sekarang. Kenapa kita kena explain kelebihan kalau kita bersama dengan PN, kenapa kita kelebihan kalau kita bersama dengan PH berbanding dengan PN, apa faedah dia, apa kezaliman yang kita lalui zaman bersama dengan Muhyiddin, sehingga kan Anwar Musa boleh kata apa masalah kalau kita bersama dengan Muhyiddin. Memanglah orang macam Anwar Musa, dia dulu ada kes, tetapi selepas dia kerjasama dengan Mahathir, kes dia tu tidak diteruskan. Sudah pastilah dia lebih favor untuk bersama dengan Muhyiddin, bersama dengan Mahathir, berbanding dengan bersama dengan Anwar. Ini kita kena faham. Itu sebab sekarang ni bang, ada di antara ketua-ketua bahagian juga, mereka mendukung pandangan daripada geng-geng pengkhianat ni lah, geng-geng Isyamuddin, geng-geng apa ni, KJ, Anwar Musa, Syahidan Kasim. Sebabnya mungkin semasa mereka rapat dengan Ismail Sabri, rapat dengan siapa nama menteri-menteri daripada Bersatu, menteri-menteri daripada PN, daripada PAS, mungkin mereka pun pernah minta projek-projek dan mereka pun mendapat benefit, mendapat keuntungan daripada kerjasama tersebut, berbanding dengan kelompok baru yang kita baru kenal, kan? Itu sebabnya hari ni musuh-musuh kita ni daripada Perikatan Nasional ni, dia akan tanam orang untuk bertanding naib-naib presiden, dia akan tanam orang untuk bertanding majlis kerja tertinggi, kan? Begitu juga dengan ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, dengan harapan kalau mereka berjaya tawan 2/3 majlis kerja tertinggi UMNO, 49 orang, kena faham ahli majlis kerja tertinggi UMNO yang dipilih hanya 25, campur presiden, timbalan, 3 orang naik, dah 5 orang, berapa kau kira kan? 30 25 campur 5 30. Kemudian kita ada ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri. So dah ada 33. 33 ni campur dengan Setiausaha Agung, Bendahari Agung dengan ketua perangan. So dia dah ada 36 orang. 36 orang ini campur dengan 13 orang ahli majlis kerja tertinggi UMNO lantikan. Lantikan. Maknanya presiden boleh lantik 13 orang. So 36 campur dengan 13, 49
9 orang. Kemudian ada juga ketua perhubungan yang bukan terdiri daripada MT dan bukan terdiri daripada MT lantikan dan MT yang menang bertanding. Macam sekarang ni jumlah MT dan ketua perhubungan ada 56 orang. Maknanya ada 7 orang yang hadir sebagai ketua perhubungan tetapi dia bukan MT. Maknanya dia tak boleh mengundi. Ini kena faham. Jadi kalau ada yang di kalangan ketua bahagian yang abang cakap tadi, dia tak nak kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Dia lebih prefer kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebenarnya kalau kita dah explain betul-betul benda ni, orang tahu bersama dengan PN lebih merugikan UMNO, masa depan UMNO. Bersama dengan PN maknanya kita bagi peluang balik orang yang dah aniaya kita, yang tindas kita, yang bully kita, yang tikam belakang kita dalam pilihan raya di Sabah untuk kembali menjadi pemerintah dan berkuasa ke atas negara ni. Dan kalau kita explain betul-betul manfaat kalau kita bekerjasama dengan PH, kita akan dapat sokongan daripada bukan Melayu juga, bukan hanya Melayu saja, kita boleh menang lebih banyak kursi. Saya yakin perwakilan ni akan menerima untuk bersama dengan PH berbanding dengan bersama dengan PN. Cuma kita kena terima hakikat lah bang, kurang orang yang boleh explain benda ni kepada ahli-ahli di peringkat Akobi. Jadi apa yang boleh dibuat sementara waktu ni, saya yakin saudara Syam Jalil pun sedang cuba sedaya upaya untuk menerangkan di peringkat Akobi. Dan saya harap, jangan harap dia seorang, kita di peringkat ketua penerangan negeri pun kena main peranan, ketua penerangan wanita, pemuda, puteri, di bahagian-bahagian, semua peringkat termasuk cawangan-cawangan, semua kena main peranan. Sebab di tempat saya ni banyak Belda, jadi betul. dah mula ke dalam gerakan untuk untuk bagi penerangan pihak dia lah. Jadi kita ni tak ada lagi grup kita yang urusan untuk turun ke Belda-Belda ni. Jadi, InsyaAllah bang, lepas pemilihan UMNO 18 hari bulan Mac ni, saya yakin kita akan beri tumpuan terutamanya untuk berhadapan dengan 6 buah negeri yang akan ada pilihan raya negeri ni. Dan selepas itu gerak kerja penerangan kita ke seluruh negara lah. Okey bang? baik tu. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum. Dok, ada soalan dok. Macam mana dengan cawangan-cawangan yang tak nak bersidang tu? Okey, dia kena tahu cawangan-cawangan yang tak mampu bersidang, dia cuba nak bersidang tapi tak cukup quorum 25 orang. Itu kita boleh maaf. Tetapi kalau kita tahu bahawa ada cawangan, dia ada keahlian yang ramai, ahli pun nak bersidang, tapi ketua cawangan tak nak buat persidangan. Kerana mungkin mereka ni geng-geng KJ yang kecewa kan. So saya cadangkan supaya dibuat laporan kepada Jawatan Kuasa Disiplin. Assalamualaikum. Cik Muhammad. Awak lah yang kontak saya. Okey, dia tak nak. Okey, ada lagi? Okey, satu lagi tu. Haji Adi tu. Haji Adi. Haji Adi dia MF Sarkas. MFL Sarkas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Ya, waalaikumsalam. Okey Datuk, saya nak tanya sikit berkenaan dengan progres perbicaraan Datuk Najib. Okey, macam mana progres sekarang Datuk? Progres perbicaraan Okey, Datuk Seri Najib ada 2 kes yang dalam perbicaraan. Pertama sekali kes judicial review dia kes SRC International sudah pun alamak. Halo.
Live access remove. Kacau lagi. Okey, tak apalah, saya jawab kat situ. Saya jawab kat YouTube. Okey. Dia pasal dekat dalam TikTok ni. TikTok ni orang pas handle jadi memang dia orang senang sebut tak cerita. Dia cerita pasal judicial review ada dua kes satu kes yang melibatkan kes 1MDB masih lagi berjalan di Mahkamah Tinggi di bawah Hakim Colin satu lagi kes ialah tentang semakan kehakiman yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Ini pun sedang dalam proses judicial review. So 20 berapa bulan? 20 lebih hari bulan akan diteruskan semakan ni 22 bulan akan diteruskan semakan ni. Kalau misalnya Datuk Seri Najib gagal untuk semakan ni, maknanya untuk kes SRC ni dia dah tak boleh nak buat apa lagi lah. So the only way untuk dia bebas ialah dengan mendapatkan pengampunan diraja. Pendakwaan terhadap Nazlan macam itu. Itulah masalah dia. Pendakwaan terhadap Nazlan itu kalau ianya berlaku awal, maka ianya juga akan memberi kesan kepada keputusan semakan kehakiman. Tapi kita pun tak boleh nak buat apa. Sebab Peguam Negara ni hanya akan bertukar bulan 3. Peguam Negara yang sedia ada ni tak nak bercuti. So berat jugalah. Susah. So maksudnya kalau selepas bulan 3 ni berlakunya pendakwaan tu, maksudnya Datuk Najib boleh ni kan? Boleh bebas selepas Peguam Negara baru ni. Kalau keputusan judicial review tu belum lagi take place, ianya juga akan memberi kesan pada kes. Kalau selepas masalah sikit lah. Tak boleh. Kita kena fikirkan macam mana. Itu mungkin boleh kita rasa kita serah pada pihak peguam. Adakah new evidence? Itu akan dikira sebagai new evidence. Kalau benda tu boleh kalau dah terang-terang Nazlan itu, keputusan dia tu adalah keputusan seorang yang mempunyai konflik kepentingan, sewajarnya kes Datuk Seri Najib diisytiharkan sebagai null and void dan dilakukan perbicaraan semula. Okey? Betul. Hadi Awang tadi tu Ya. Dia tweet selepas sidang parlimen pagi tadi. Dia kata kerajaan campuran Pakatan Harapan yang tidak madani, Pakatan Harapan yang memimpin kerajaan campuran sekarang, dalam balang kacol, parlimen mereka didominasi oleh bukan Islam selama 50 orang bukan Muslim dan 31 orang Muslim. Jadi tu apa sebab apa benda tu? Haji Adi dia tweet dia punya statement. Apa? Dia kata selama 50 orang bukan Muslim dan 31 orang Muslim. Siapa tu? Haji Adi, dia kata dalam kerajaan. Yelah, dalam kerajaan mana? Kerajaan sekarang. Kerajaan mana ni Dia kata kerajaan PH, dengan PH, tapi dia mempersoalkan lah. Dalam PH tu, gabungan PH tu. Macam mana dia tu? Macam mana kita ni sekarang ni di dalam kerajaan perpaduan ada 148 orang. Kalau kira dia punya congak-congak bodoh dia ni baru 81. Otak apa yang dia pakai ni? Itu dia kata ni kerajaan campuran. Itu sebab kita cadangkan kepada Haji Adi ni, sebelum dia menunjukkan kebodohan dia melampau-lampau ni, lebih baik dia tutup mulut dia lah. Betul. Lebih baik dia tutup mulut dia. Mana otak dia fikir ni? Cuba senaraikan 148 orang tu, berapa orang Muslim, berapa orang non-Muslim. Jangan main petik angka tak tentu pasal. Dia juga mengatakan bahawa
PN Isytihar Jihad Fisabilillah terhadap BN dan PH dalam PRN akan datang. Fisabilillah maksudnya tak beri duit dah. Dia bukan Isytihar Fisabilillah, Fisabilillah. Ada fis. Kau tak faham ni sekarang ni, Haji Adi sekarang ni dia dah lebih advance. Maknanya sebelum dia berjuang, give me the advance first. Ada fis. Fisabilillah. Itu sebab kita suruh dia bersama dengan UMNO, dia tak nak sebab tak dapat fis. Bila dia bersama dengan Muhyiddin, itu sebab orang-orang PAS beritahu Haji Adi ni, kita dah sekolahkan dia apa semua, dia dah setuju apa semua sekali, dia jumpa Muhyiddin je dia pusing. Kan? Dia jumpa Muhyiddin je dia pusing. Muhyiddin boleh pusingkan kepala dia. Sekarang baru kita faham, rupa-rupanya Muhyiddin pusing kepala dia menggunakan fis. Itu yang dipanggil fisabilillah.